Alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan. Nusalli wa nusallim ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sejarah tahun 4 pada minggu ini. Pada minggu ini kita akan masuk bab tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka, iaitu bab tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka, bab baru. Dalam bab ini kita akan membincangkan tiga perkara. Yang pertama, ini cuba buat nota, struktur masyarakat. Yang kedua, tokoh terbilang. Dan yang ketiga, peranan tokoh terbilang. Tanpa melengahkan masa, jom kita tengok bab struktur masyarakat. Struktur masyarakat ni maksudnya susun atur masyarakat. Pada zaman Melayu Melaka dulu, susun atur masyarakat terbahagi kepada dua, iaitu golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. Golongan yang memerintah ialah ada dua golongan, iaitu sultan dan pembesar. Manakala golongan yang diperintah ialah rakyat dan hamba. Jelaslah kan, sultan tu macam kita tahu lah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin, Sultan Mahmud, itu sultan-sultan lah. Pembesar pula orang yang dilantik sultan lah untuk jadi pembesar. Contohnya apa? Bendahara, Laksmana, Temenggung, Syah Bandar, penghulu, orang kaya. Itu golongan pembesar. Kemudian ada golongan rakyat biasa. Rakyat biasa ni macam-macam lah kan, nahoda kapal, petani, orang biasa. Dan kemudian ada golongan hamba. Jangan terkejut lah, penghambaan memang diamalkan dulu. Daripada kalau kita tengok zaman Nabi pun ada, sebelum Nabi pun ada, sampailah zaman moden lah. Pada waktu itu bukan saja di alam Melayu ni ada hamba, di China pun ada hamba, di India pun ada sistem penghambaan ni, dan paling teruk sekali di Eropah. Cuma beza hamba di zaman di alam Melayu ni, dia berbeza sikit lah dengan hamba di Eropah. Di mana kalau kita tengok di Eropah ni, sistem penghambaan dia tu sampai orang kata tiada peri kemanusiaan, tiada nilai kemanusiaan. Hamba ni nak kata macam binatang pun ada kan. Dia perantai, mereka dikurung, mereka dirantai, macam-macam lah kita tengok kan. Kalau nak apa, kalau kita tengok cerita tu lah, cerita ni kan, walaupun cerita tu dah mereka bagi memurnikan image kan, tapi orang kata nak tepat jugalah macam mana sistem penghambaan mereka tu. Berbeza dengan alam Melayu ni. Di alam Melayu ni hamba, sistem penghambaan dia lebih kepada orang kata dia jadi hamba tu sebab dia nak melepaskan diri daripada kesempitan hidup, kesusahan dan kesempitan hidup. Dia tak pernah ada rantai, kita tak pernah lah tengok apa, tak pernah jumpa sebarang apa kata dia rantai kaki ke, tidur dalam kurungan ke macam di negara barat tu. Tak ada. Dia selalunya kalau dia jadi hamba kepada pembesar-pembesar Melayu ni, kerana hamba ni lambang status lah. Pembesar yang banyak hamba maksudnya dia ni orang hebat lah kan, banyak hamba. Tapi selalunya hamba-hamba dia ni diberikan tanah, ada keluarga, ada rumah, kemudian ada jaminan keselamatan. Maksudnya kalau orang nak apa-apakan dia boleh cakap dia ni hamba kepada
pembesar sekian. Jadi orang pun takutlah nak rompak ke nak apa kan, sebab dia di bawah jagaan, di bawah jaminan keselamatan pembesar dia tu. Selalunya mereka ada tanah, mereka akan diberi makan dan pakai yang cukup, tak macam negara barat lah kan. Kemudian selalunya mereka jadi hamba ni pasal apa? Sama ada tawanan perang, itu salah satu benda yang betul lah, jadi tawanan perang jadi hamba, ataupun hutang, tak bayar hutang, ataupun balas budi, pun jadi hamba jugalah zaman dulu kan. Tapi kita tak pernah dengar lagi lah cerita-cerita yang bukan macam cerita barat kan. Okey, itu sajalah. Okey, itu struktur masyarakat. Jadi terbagi dua, iaitu golongan pemerintah, iaitu sultan dan pembesar, dan golongan yang diperintah, iaitu rakyat dan hamba. Kemudian dalam bab kedua pula, tokoh terbilang. Apa maksud tokoh terbilang? Tokoh terbilang ni maksudnya seorang individu yang dihormati dan disanjungi masyarakat. Kita boleh selalunya, siapa dia kalau tokoh terbilang ni? Tokoh terbilang ni macam ni abang, dua maksud dia adalah orang yang dihormati dan disanjungi masyarakat atas sebab-sebab tertentu lah. Contohnya sebab sumbangan, katakan dia ada sumbangan kepada masyarakat dia tu, maka dia pun inilah dianggap tokoh lah. Dan ada juga sebab dia keturunan, dia ni anak kepada sekian, anak pembesar, maka dia pun dianggap tokoh juga, walaupun dia tak ada sumbangan lagi pun, ayah dia yang ada sumbangan. Tapi itu memang berlaku, kita tak dapat tolak kan. Okey, apa ciri-ciri tokoh terbilang? Ciri-ciri tokoh terbilang, pertama dia gigih. Gigih ni kalau kita tengok dalam kamus, dia kata apa? Kita tengok dalam kamus dewan. Gigih tu maksudnya orang yang teguh pendirian. Ciri-ciri tokoh terbilang ni, pertama dia gigih. Gigih tu maksudnya orang yang teguh pendirian. Yang kedua, orang yang giat berusaha untuk mencapai objektif. Kalau dia mau sesuatu tu, dia niat dia bulat, dia tekad. Macam kita tengok gigih ni, maksudnya tokoh-tokoh terbilang zaman Melaka, contohnya Parameswara kan, dia gigih memperluaskan wilayah, memperkenalkan Melaka, membangunkan Melaka. Itu gigih lah tu. Tun Perak dengan kegigihan yang menjaga keamanan. Kemudian Hang Tuah yang terkenal kan, Hang Tuah ni lebih terkenal daripada Tun Perak, walaupun Tun Perak ni lebih besar jasanya. Okey, yang pertama gigih, yang kedua sanggup mempertahankan negara. Memanglah kan, kalau dia nak jadi tokoh zaman tu, dia mesti sanggup mempertahankan negara. Contohnya Bendahara Tun Perak sendiri, dan juga Laksamana Hang Tuah lah. Bendahara Tun Perak ni pernah, orang kata, mempertahankan negara dua kali lah. Bukan dua kali lah, banyak kali lah. Yang famous tu cerita dia mempertahankan negara daripada pencerobohan Siam. Pencerobohan Siam, tentu kita masih ingat lagi kan, macam mana Siam nak masuk, nak serang Melaka ni kan. Jadi ini cikgu cerita secara umum lah, bukan detail. Jadi bila dia hantar orang, jadi Tun Perak ni buat apa? Dia pasang api, puntung api tu kan, obor, macam obor tu kan, dia pasang kat pokok-pokok tu kan. Jadi bila tentera Siam dia akan hantar orang dulu pergi tengok. Kita pergi tengok dulu ada macam mana mereka. Bila dia mai kot ayak, dia tengok tepi pantai tu penuh dengan api. Padahal api tu dipasang di pokok, dia pacak dekat pokok. Jadi dia balik dia kata mereka ni lebih ramai daripada kita. Lebih ramai daripada kita, berdasarkan bilangan yang dia nampak tu lebih ramai. Padahal dia nampak api kan. Maka mereka pun patah balik. Ini mempertahankan negara walaupun dengan akal kan.
Okey, yang ketiga sedia berkorban untuk negara. Kita tengok macam contoh Hantuah kan, dia sanggup ialah mempertahankan negara lah. Dia sanggup berkorban lah, sanggup mati untuk negara. Tetapi cari pi ke mana, pi ke Pahang, pi ke Majapahit, pi ke mana kan, katalah kan, dia sanggup pi lah, sanggup berkorban. Macam lagu dalam cerita Hantuah tu, berkorban apa saja kan, harta ataupun nyawa. Itulah antara ciri-ciri tokoh terbilang. Okey, jom kita tengok orang kata peranan tokoh terbilang. Di sini cikgu bagi sikit-sikit sajalah. Nanti kamu baca sendiri, ada dalam buku teks tu, kamu baca sendiri, sebab cikgu ada sediakan kuis. Kuis nanti bukan kuis lah, macam selalu lah, kamu boleh tengok kat bawah video ni ada link, kamu klik link tu dan kamu jawab kuis. Okey, jom kita tengok peranan tokoh terbilang. Okey, sebelum tu jom kita tengok peranan tokoh terbilang. Yang pertama, Sultan. Apa peranan Sultan? Secara umumnya Sultan ni lambang perpaduan. Dia ni kira macam law lah, lambang perpaduan negara. Maksudnya orang semua bersatu di bawah nama dia. Jadi tak ada pecah belah orang Tun Mahmud, orang Tun Pa kan. Kita semua bersatu di bawah satu sultan, tak kira parti. Okey, yang kedua dia adalah ketua agama dan istiadat Melayu. Ketua agama Islam lah spesifiknya, ketua agama Islam dan ketua adat istiadat Melayu. Dia kena dapat, sebab tu kamu tengok apa nama nak lantik sultan, nak lantik mufti ke apa kan, dia di bawah kuasa sultan lah. Dia jadi payung melindungi agama Islam ni. Okey, yang ketiga dia adalah ketua angkatan tentera. Sampai ke hari ini lah sultan berperanan sebagai ketua angkatan tentera. Bukan tentera ni bukan di bawah parti pemerintah. Parti ni menang, dia duk ada, dia memang di bawah agung. Siapa menang pun angkatan tentera memang di bawah agung, tak ada orang lain lah. Okey, antara sultan-sultan yang disebut dalam bab ni ialah sultan Parameswara, Sultan Mansur, Sultan Muzaffar, Sultan Alauddin Riyad Shah. Kamu boleh baca sendiri apa sumbangan mereka lah kan. Macam Parameswara tu, dia ya pengasas kerajaan Melaka. Kalau macam Sultan Alauddin ni, apa yang famous dia? Kalau kamu pasal cerita dia nak sama dengan cerita Saidina Umar. Dia suka keluar malam. Dia keluar malam, dia ambil tahu hal rakyat dia. Dia dengar rakyat dia macam ni. Dia keluar malam-malam pakai baju biasa, pergi dengar hal ehwal rakyat dia. Ada tak yang tak makan, yang susah, cerita tu. Okey, seterusnya itu je lah peranan sultan. Yang ini yang umum. Yang khusus dia kamu boleh baca dalam buku. Sebelum jawab quiz tu, kamu baca dalam buku, sebab banyak lagi dia punya peranan dia tu. Okey, yang kedua, bendahara. Apa peranan bendahara? Bendahara ni ialah penasihat sultan. Dia macam kelala ni, tapi nak kata betul pun tak kan, sebab Perdana Menteri lah ni. Kalau dulu dia kata dia macam Perdana Menteri, tapi lah ni Perdana Menteri, dia kata raja tu lambang saja kan, Perdana Menteri yang menguruskan negara. Tapi kalau dulu dia lebih kepada nombor 2 lah, penasihat kepada sultan. Okey, yang kedua dia adalah ketua pembesar. Sultan kan ramai pembesar dia kan, bendahara, temenggung, laksamana, Syah Bandar, penghulu, orang kaya dan macam-macam gelaran lagi pembesar ni. Jadi ketua segala pembesar ni ialah bendahara, ketua kepada pembesar-pembesar tu. Okey, yang ketiga, pemangku sultan. Apa maksud pemangku? Maksudnya kalau sultan bercuti, ataupun pergi keluar negara, pergi ke mana-mana kan, ataupun sakit, maka yang memerintah negara, yang jadi pemangku sultan adalah bendahara lah. Bendahara akan memerintah negara sewaktu sultan ketiadaan
sultan. Okay, bendahara yang paling famous dan masuk dalam bab ni ialah Bendahara Tun Perak. Bendahara Tun Perak ni ada filem Melayu. Tapi kita tak kenal Bendahara Tun Perak kan, kita lebih kenal Hang Tuah. Walaupun Bendahara Tun Perak ni sebenarnya dia lebih berjasa lah. Jasa dia lebih besar. Jadi mungkin sebab bukan Piramli kot yang berlakon dia kot, dan tak kenal dengan silat-silat kot. Walaupun kalau orang dulu semua ada silat tinggi. Jadi Tun Perak ni dia sebenarnya anak kepada bendahara pertama Kerajaan Melaka. Anak bendahara pertama Kerajaan Melaka iaitu Sri Wak Raja Tun Perpatih Besar. Jadi Bendahara Tun Perak ni berkhidmat di bawah 4 sultan: Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riwayat Shah, Riayat Shah, dan akhir sekali Sultan Mahmud Shah. Jadi dia hidup pada abad ke-15 lah. Sebelum dia jadi bendahara, dia adalah penghulu wilayah Kelang. Atau Kelang lah kot kan, Kelang lah kan, tapi map dulu dengan peta lah dia tak sama, tapi saya rasa ada kaitan lah. Jadi dia penghulu Kelang sebelum naik jadi bendahara. Macam mana dia naik jadi bendahara? Ni pada tahun 1445 kan, tentera Siam nak menyerang Melaka lagi. Main nak serang Melaka lah, dia hantar tentera nak serang Melaka. Jadi pada waktu tu kira Melaka kumpulkan lah. Jadi setiap penghulu dia kontrol wilayah kan, macam Tun Perak ni penghulu Kelang. Jadi dia pun kumpulkan tentera kerahan lah, kumpul rakyat, mana-mana yang ni, jom kita pergi perang, kita lawan dengan, kita mempertahankan negara kita mempertahankan Melaka. Jadi beza Tun Perak dengan penghulu lain, Tun Perak ni bukan saja dia bawa tentera lelaki, dia bawa tentera dengan anak bini tentera tu sendiri, semua dia bawa. Jadi orang pelik, pasal apa dia bawa tentera dengan anak bini tentera lah. Ini cerita ni sebenarnya tak detail lah, cikgu ingat lupa lah, tapi cikgu cerita balik lah. Jadi dia bawa anak bini tentera kan, pergi sekali. Jadi pasal apa? Rasanya bila kita pun lah, kalau keluarga kita diancam bahaya, kita akan jadi daripada berani sikit jadi berani banyak. Orang yang tak berani pun boleh jadi berani bila dia lihat orang kesayangan dia diancam, diambang bahaya kan. Diambang maksudnya dekat dengan bahaya. Jadi dia jadi lebih berani. Sebab tu rasionalnya dia bawa anak bini tentera pergi. Bila dia bawa anak bini tentera, maksudnya maka yang tentera-tentera dia tu menjadi lebih berani, 2-3 kali ganda berani lah. Jadi serangan pertama tu daripada Siam dapat dipatahkan kerana kebijaksanaan Bendahara Tun Perak. Selepas dapat pengkhabaran kepada Sultan Muzaffar, maka dia pun dilantik jadi bendahara lah. Daripada penghulu naik jadi bendahara pada tahun 1456. Jadi masa 1456 tu Siam main lagi. Ni yang kali kedua ni lah. Jadi Siam nak main serang Melaka. Jadi tapi sebelum main Melaka tu, bendahara ni dah dapat tahu. Dia buat macam mana yang taktik saya cerita tadi, puntung api tu. Dia pasang api dekat pokok. Jadi bila tentera Siam hantar orang dia tengok penuh di tepi pantai tu, tepi muara sungai ke tepi pantai tu lah, penuh dengan, dia nampak api. Dia ingat orang. Jadi apa pun tak jadi, dia pun patah balik. Lepas tu macam mana dia mengikalkan daripada tentera Siam menyerang dia? Jadi masa dia jadi bendahara ni, dia lah yang menyarankan supaya membuat hubungan diplomatik dengan China. Bila China mengakui kewujudan kerajaan Melaka ni dan mengambil
Macam hari tu kita belajar lah, mengakui kewujudan apa nama, saya ingat dah pada lah, tapi kalau dia mengiktiraf, dia mengiktiraf kewujudan Melaka ni, maka Siam pun tak berani lah, Siam pun tak berani masuk lah, sebab kuasa yang lebih besar menaungi Melaka, jadi mereka pun tak berani. Itulah politik lah. Daripada diplomatik bendahara Tun Perak lah, taktik politik bendahara Tun Perak. Kemudian dia berkhidmat di bawah Pak Sultan. Dalam Pak Sultan ni pernah terjadi macam kita tengok dalam cerita Melayu lah, ujian dalam filem Tun Perak tu kan, iaitu anak Tun Perak, iaitu anak Tun Perak sendirilah. Apa nama anak dia tu, anak Tun Perak. Kalau tengok dalam cerita tu, anak Tun Perak nama dia Tun Besar. Kita pernah tengok cerita Melayu kan, kalau kamu pernah tengok lah, kalau saya pernah tengok sebab zaman saya tu. Tun Besar ni tengah duk main sepak takraw. Siapa ingat main sepak takraw. Kemudian ni masa zaman Sultan Mahmud. Anak Sultan Mahmud Shah, namanya Raja Muhammad. Raja Muhammad ni tengah naik kuda. Naik kuda, lalu depan ni yang anak Tun Besar ni tengah duk main sepak raga bulatan dengan kawan-kawan dia. Tak tahu lah bulatan ke apa kan, tapi dia main sepak raga lah, main timbang, pak kata bola tu terpelanting kena kepala Sultan Mahmud, Raja Mahmud, bukan Sultan lagi waktu tu, Raja Mahmud pula dah. Sebab nama pak dia dengan nama anak dia nak sama pula lah. Anak Sultan Mahmud namanya Raja Muhammad. Jadi kena bola tu dekat kepala Raja Muhammad, jatuh dia punya destar tu, dia punya pengikat kepala tu atau tengkolok tu jatuh. Bila jatuh dia marah, dia bunuh. Dahsyat dulu bunuh. Tapi tak katalah kan, sebab zaman dulu tu kira destar tu melambangkan status. Sebab tu kalau kamu tengok cerita Melayu lama, dia ada orang yang pandai lah dalam tu, dia akan lipat. Dia ada cara lipat. Lipat ni maksudnya orang istana, sultan, anak raja, dia ada cara lipat lah. Bawah dia pembesar. Kalau tengok contoh cerita Melayu tu memang dia jaga benda tu lah. Kemudian bawah pembesar tu rakyat biasa ikat macam mana sampailah ke hamba. Jadi bila jatuh destar ni, dia marah, dia bunuh. Bila dibunuh, jadi mengamuk lah anak orang-orang Tun Perak ni. Orang-orang dia mengamuk, tapi dia kata apa? Jangan mengamuk. Dia seorang yang berjiwa besar, walaupun anak dia kena bunuh kan, tapi dia berjiwa besar. Tak macam satu cerita Melayu tu kan, yang Ahmad Nisfu berlakon tu, yang anak dia kena fitnah, kena sulah dengan sultan. Apa dia buat? Dia buka pintu kota Singapura bagi tentera Majapahit masuk. Dia khianat, sebab anak dia kena bunuh. Tapi bendahara Tun Perak orang yang berjiwa besar, anak dia kena bunuh. Jadi orang-orang marah, dia kata jangan marah. Jadi dia pergi jumpa sultan. Jadi sultan pun percaya kat dia jugalah. Jadi macam mana nak buat ni, dia suruh tak tahu lah buat macam mana, lalah Raja Muhammad ni, anak Sultan Mahmud ni dihantar ke Pahang, dan jadi sultan di Pahang lah. Begitulah ceritanya. Ini cerita sejarah ni, bukan saya ikut lah. Dihantar ke Pahang jadi Sultan Pahang, Sultan Muhammad. Itulah cerita bendahara Tun Perak. Jadi dia last berkhidmat masa Sultan Mahmud lah, Sultan Mahmud Shah. Kemudian dia pun mati, iaitu pada 1498, dan digantikan oleh adik bongsu dia, Tun Perpatih Putih.
Itulah cerita sebab sedikit tentang Tun Perak. Tun Perak. Okey. Kemudian kalau Laksmana pula, jom kita sambung. Apa peranan Laksmana? Laksmana ni peranan dia, kalau kamu tengok cerita Melayu, dia tak highlight sangat sebenarnya. Dia tidak ketengahkan sangat peranan Laksmana ni. Walaupun peranan dia lebih kepada macam kita tengok cerita je lah, cerita Penambi tu kan. Jadi peranan Laksmana sebenarnya, Laksmana ni Ketua Angkatan Laut, TLDM. Nama lah kan. Dia sebenarnya Ketua Angkatan Laut. Jadi apa urusan dia? Dia jaga keamanan perairan lah. Daripada Lanun, ada cerita kan hantuh kita angkat Lanun tu. Ada cerita tu. Kemudian menjaga keselamatan pedagang. Macam law lah kita tengok kan, apa nama kan, kalau Lanun duk serang kapal-kapal dagang yang nak masuk kat pelabuhan kita tu, kita hantar Eskom ni kan, pergi jaga keselamatan dia apa. Macam tu lah dulu pun. Jadi Laksmana lah bertanggungjawab. Kemudian apa lagi dia punya peranan? Ketua Utusan Keluar Negara. Dia jadi Ketua Utusan. Kalau dalam cerita Melayu tu, cerita apa yang raja nak pergi Majapahit, yang dia dapat kerih Taman Sari tu kan. Dia Ketua Utusan lah tu. Kemudian dia adalah pengawal peribadi Sultan. Sebab tu kalau kamu pernah dengar cerita Sirih Raja. Sirih Raja ni tuah saja boleh makan. Dia ada sebab lah kan. Jadi itu peranan Laksmana lah. Jadi Laksmana tuah ni saya tak cerita banyak lah, sebab dia famous, ataupun orang kata terkenal. Tak payah cerita orang tahu kan, banyak buku cerita ni. Tun Perak ni je yang tak berapa nak famous, walaupun jasanya lebih besar. Okey, jom kita ulang balik. Itu sebuah sedikit lah. Kamu kena baca dengan lebih mendalam, dan juga cari lagi video dalam YouTube untuk buat apa orang kata, meluaskan lagi kamu punya pengetahuan. Okay, dalam bab tokoh terbilang ni, dalam topik tokoh terbilang di Sultan Amal Melaka ni, kamu belajar 3 bab. Pertama, struktur masyarakat. Yang kedua, tokoh terbilang, maksud tokoh terbilang. Yang ketiga, peranan tokoh terbilang. Dalam struktur masyarakat, iaitu susun aturan masyarakat, kita terbahagi 2, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah ialah sultan dan pembesar. Golongan yang diperintah itu rakyat dan hamba. Saya cerita dah tadi kan pasal hamba ni. Sebenarnya hamba sini boleh jadi rakyat biasa bila dia dibebaskan. Rakyat pun boleh naik jadi pembesar. Macam mana dia rakyat naik jadi pembesar? Kamu pernah satu sebab keturunan lah kan. Yang kedua, rakyat biasa boleh naik jadi pembesar. Macam mana? Kamu ingat cerita hantuh tak? Mesti semua orang tahu cerita hantuh. Hantuh ni orang biasa kan. Macam mana dia jadi pembesar? Orang mengamuk nak bunuh pembesar tu. Jadi dia pun pergi tolong. Bila dia pergi tolong, dia pun diambil pembesar tu. Recommend naik, dia pun dari rakyat biasa naik jadi pembesar. Itulah. Okey, yang kedua, jadi kita balik tadi. Yang kedua, tokoh terbilang. Maksud tokoh terbilang ialah individu yang dihormati dan disanjungi masyarakat. Pasal apa? Kerana sumbangan ataupun kerana keturunan. Kemudian apa ciri-ciri dia? Dalam kutip kata ada 3. 1, gigih. Apa gigih tadi? Tetap pendirian dan juga cekal hati lah. Dia nak sampai objektif dia cekal. Kemudian 2, sanggup mempertahankan negara. Dan yang ketiga, sedia berkorban untuk negara. Kemudian bab ketiga, peranan tokoh terbilang. Peranan ni cikgu ambil yang penting saja. Yang lain kamu baca dalam buku teks ataupun cari kat tempat lain lah. Pertama, peranan Sultan. Sultan ni lambang perpaduan, ketua agama dan istiadat. 3, ketua angkatan tentera. Kemudian peranan bendahara, penasihat Sultan, ketua pembesar, pemangku Sultan bila Sultan tak ada kan. 4, ketua angkatan perang. Kemudian Laksmana, apa tugas dia? Dia sebenarnya adalah ketua angkatan laut. Jadi dia menjaga perairan dan menjaga keselamatan
pedagang lah. Dulu pedagang dengan apa? Dengan kapal kan. Okay, nombor 2, ketua keputusan keluar negara. Dan yang keempat, dia adalah pengawal peribadi sultan. Okey, di akhir kata cikgu nak ucapkan terima kasih lah kepada yang menjawab pada minggu lepas. Cikgu perasan lah. Haris Rizki, jawapan dia tepat sekali. Haris Rizki kan nama kan. Cikgu ingat lupa, tapi cikgu bacalah jawapan dia. Jawapan yang tepat. Dia pun rajin hantar nota kat cikgu lah kan. Sebenarnya nota tak payah hantar lah, kamu buat, kamu baca sendiri lah. Jawapan tu jangan takut, cikgu boleh tengok. Tak payah screenshot apa, cikgu nampak, cikgu tahu lah. Okay, dan juga yang lain-lain saya tak sebut nama pun, apa nama, Aisyah. Okay, terima kasih lah yang hantar. Okay, untuk minggu ni macam saya kata, kamu tengok di bawah ni ada pautan yang saya buat tu. Jadi baca dulu baru jawab. Kalau tidak, memang tak boleh jawab. Okay, di akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.